Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil wahyidil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi hudatil anfar. Ya surmati dan puji dan wassalati dan ala dan kuasanya tentang bulan Majid tuan-tuan kepada orang sekalian. Alhamdulillah kita dapat menyambut bulan segala kita ini. Dan kalau tidak silap saya kita sampai pada bulan 42. Ya, 42 kan. Kita masuk bab menyapu khauf. Betul ya? Okey. Menyapu khauf ya. 73. Menyapu khauf 73. Pertama dia kata harus menyapu kedua khauf semasa berwudu. Kasut ya. Kasut khauf ini. Ketika berwudu, semasa berwudu, hukumnya harus. Walaupun ketika mengambil wudu sunat. Wudu itu sama ada wudu bantu ke wudu sunat ke, hukumnya harus ya. Sunat seperti wudu yang diperbarui. Kita dah ada wudu, bila kita nak baru wudu kita tu harus sunat ya. Kalau kita dah ada wudu lah, tapi kita nak baru wudu kita itu sunat ya. Dan harus kita menyapu bulu khauf kita itu kasut. Harus satu. Yang kedua, tidak boleh menyapu khauf ketika mandi fardu. Mandi ini ada mandi sunat, ada mandi fardu ya. Mandi fardu ni mandi wajib itu fardu. Seperti mandi junub. Itu fardu ya. Mandi kerana junub. Itu mandi fardu. Dan mandi sunat. Seperti sunat Jumat. Hari Jumat dalam solat Jumat misalnya sunat kita mandi sunat Jumat ya. Dia kata tidak boleh menyapu khauf ketika mandi fardu seperti mandi junub. Tapi kalau pakai khauf pula mandi junub fokus fardu tak boleh kasut. Dan mandi sunat seperti sunat Jumat pun tak boleh kan dia pakai khauf. Dan ketika menghilangkan najis seperti kaki dia berdarah, luka besar lagi luka, dia hilangkan darah itu kita pakai khauf. Mana boleh hilangkan tertutup pada darah dia sebagai ganti membasuh kaki. Itu tak boleh lah dalam tanggapan khauf itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menyapu sebelah khauf sedangkan yang sebelah lagi dibasuh. Yang kita pakai kasut sebelah kita sapu ya. Khauf itu yang sebelah lagi itu kita pakai lagi kita basuh. Khauf itu kita basuh. Dia kata sini tidak boleh menyapu sebelah khauf sedangkan yang sebelah lagi dibasuh. Kalau sapu lalu dua belah itu ya. Jangan sebelah sapu sebelah basuh. Kecuali orang yang mempunyai sebelah kaki. Ajak kaki sekolah itu lain lah. Itu usul syar'i namanya ya. Dia tak ada kaki sebelah lagi, sebelah sekolah dia ada. Itu tak boleh. Itu berkenaan dengan menjamu khauf ya. Kemudian 74 syarat sapu khauf. Syarat menjamu khauf ya. Dia kata di sini syarat yang membolehkan menyapu khauf. Satu, seseorang yang memakainya dalam keadaan
bersuci dengan mandi junub. Seseorang yang memakainya dalam keadaan bersuci dengan mandi junub atau wuduk atau tayamum. Wuduk, itu syarat yang pertama ya. Syarat yang boleh menyapu kaum yaitu seseorang yang memakainya, memakai kaum tadi ya, dalam keadaan bersuci. Dia pakai tidak bersuci lah ya, dia mandi junub misalnya dalam suci lah tu ya, atau tak berwuduk atau tayamum, aku bersuci lah tu, boleh pakai lah kau, tak salah lah ya. Keterangan seseorang berwuduk telah membasuh sebelah kakinya dan dipakai kaum. Seseorang yang berwuduk yang kemudian telah membasuh sebelah kakinya lalu pakai kaum, kemudian dilakukannya pada yang sebelah lagi, seperti itu juga tidak memadai kerana dipakainya kaum sebelum sempurna tarahnya bersuci dulu, mesti bersuci dulu. Itu ada uraian yang jelaskan tadi ya. Kemudian uraian yang kedua B, jika seseorang memakai kaum setelah sempurna bersuci daripada hadas dia ada kecil ada besar kira ya, tak ada tu dia telah. Jika seseorang memakai kaum bukan kasut ya, setelah sempurna bersuci daripada hadas, dia dari air wuduk misalnya atau mandi junub misalnya, kemudian dia berhadas, dia dah terbatal wuduknya ya. Sebelum kakinya yang pertama atau kaki yang kedua sampai ke tapak kaum tidak memakainya, tidak memadai. Ya. Kalau macam tu, dia kata jika seseorang memakai kaum tentang sempurna bersuci daripada hadas, ialah ada bersuci dan ada air sembahyang apa semua pakai kaum, kemudian dia berhadas dan kaum dia baru dia apa balik air sembahyang yang batal ya, ada tu. Sebelum kakinya yang pertama atau kaki yang kedua sampai ke tapak kaum ketika memakainya, tidak memadai, menyapunya kerana belum lagi dia akan memakainya. Kerana dia bersuci balik ya. Yang tu tak dikira dia boleh menyapu kaum dia. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, kaum ini hendaklah yang menutupi anggota yang diperlukan ketika berwuduk. Kaum ini hendaklah yang menutupi anggota yang diperlukan ketika berwuduk. Kaki dan itulah ya. Itu kaki dan dua buku lali, dan tidak disyaratkan menutup sebelah atasnya kasut ya. Kaum tadi naklah yang menutupi anggota yang diperlukan ketika berwuduk, iaitu kaki dan dua buku lali, dan tidak disyaratkan menutup sebelah atasnya. Kaum tadi dia belah atasnya tutup. Kita menyaru dengan menutup kan, tutup belah kaki tak kaki dia itu. Contohnya. Yang ketiga, sepasang kaum yang dipakai itu hendaklah yang boleh digunakan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Kasut yang dipakai dia bukan sekali pakai dia boleh digunakan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Kalau yang sekali pakai tanggal tak perlu bulan ya, dia boleh pakai berturut-turut. Yang keempat, sepasang kaum ini suci daripada najis.
Jika terdapat najis yang dimaafkan, hendaklah disapu, bersihkan najis itu ya. Tak payah apa lagi. Di tempat yang tidak bernajis, disapu itulah ya. Itu yang kelima, semasa kau itu hendaklah dapat mencegah daripada masuk air. Kau kasut tu berlubang, tak boleh ya. Dia itu yang tak kuyak, tak berlubang, tak tombok. Semasa kau itu hendaklah dapat mencegah daripada masuk air ke dalamnya melalui selain daripada tempat penjahitnya. Kalau tempat penjahitnya itu tak boleh air. Kalau selain dari tempat penjahit itu, kalau melalui air, melalui tempat bukan tempat penjahit itu tak boleh lah. Itu ya syarat dia yang diperlukan. 1, 2, 3, 4, 5 syarat dia ya. Dan dia. Kemudian timpu sapu kau hak dia ya. Timpu menyapu kau ini, 1, masa menyapu kau bagi orang yang bermukim sehari semalam. Begitu juga bagi orang yang musafir kerana maksiat dan orang meninggalkan negeri atau tempatnya tanpa tujuan. Bermukim itu maksudnya, bermukim ni maknanya orang yang berniat berhenti pada satu tempat lebih daripada 4 hari. Itu bermukim ya. Kadang kita pergi ke daripada sini lah, kita pergi ke Kelantan. Kita berhenti tidur di Kelantan dalam beberapa itu. Itu katakan bermukim lah tu ya. Lebih daripada 4 hari, lebih seminggu tak ada katakan dia. Dia lebih tempat lebih daripada 4 hari, lebih daripada 4 hari tak kira minggu ke 6 hari ke 7 hari ke sebulan ke. Kalau dia tinggal situ, bukan anak tujuan tinggal tetap ya, tapi dia berhenti di situ, kemudian dia balik atau pindah tempat lain. Lebih daripada 4 hari itu dianggap dia bermukim. Mustautin maknanya orang yang berniat tinggal tetap pada satu tempat. Macam kita je lah duduk di tempat dia, kita memang nak tinggal di sini nak tempat dia ya. Itu mustautin namanya, bukan bermukim. Yang kita yang kalau kita duduk di sini jadi orang sini, ataupun kita duduk di bukan rumah lah, taman kita rumah, kita beli rumah situ. Itu tak dikatakan bermukim ya, bermustautin. Sebab kita dah beli rumah, kita berniat nak hidup di situ. Itu mustautin namanya. Kalau bermukim, dia berhenti pada satu tempat lebih dari 4 hari berhenti, tapi dia nak tetap di situ. Itu bermukim. Ya. Timpu menyapu kau, masa menyapu kau ya. Bagi orang yang bermukim, yang dia berhenti sebentar tadi ya, sehari semalam. Begitu juga bagi orang musafir. Kalau sehari semalam boleh kira mungkin itu. Bagi orang musafir jalan jauh ya, kerana maksiat. Apa musafir kerana maksiat? Macam tu kami manusia pergi satu tempat bukan tujuan beribadah kan. Buat kerja-kerja yang cuti ke apa-apa. Itu maksiat itu ya. Kerana maksiat dan orang meninggalkan negeri tempatnya tanpa tujuan. Itu dia boleh yang kau dia. B. Bagi orang yang musafir yang mengharuskan qasar sembahyang 3 hari 3 malam boleh menjamu kaum dia.
3 hari 3 malam boleh berbulan. Bagi orang yang musafir yang mengharuskan qasar, musafir yang ada qasar ni berapa jauh? Ikut kiraan kilometer kita berapa? 40 lebih, 80. Betul lah ya. 80 kilometer. Ada kira qasar tu. Kita di sini pergi ke Kuala Lumpur ada berapa kilometer? Ada? Boleh kan? Qasar ada. Urusan yang jamak ada ya. Kalau pergi Kuala Lumpur, Melaka tak boleh pergi kan? Melaka 60 ya. Tak apa kan? Kalau saya cukup buat tu tak apalah. Tekan. Itu je. 2. Permulaan masa sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu ialah ketika selesai berhadas. Yang berlaku selesai berhadas maknanya kita dah ada mengambil wudu, selesai berhadas dah ada wudu lah ya. Yang berlaku ia kemudian daripada memakai 2 khauf. Dah ada wudu pakai khauf, dan itu kita berada dan habis wudu boleh pakai khauf ya. Tidak dikira daripada permulaan berhadas. Permulaan apabila masuk kaki baru muka tu tak dikira ya. Susah apa selesai berhadas dan habis wudu tu boleh lah. Tidak dikira daripada permulaan berhadas atau ketika menyapu atau ketika permulaan memakainya. Itu tak kira ya. Kemudian 3 ni ada orang A dan B. A, orang yang sentiasa berhadas, daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas dia berzal-zal dikatakan daimul hadas, dan sentiasa berhadas ya. Berarti tak betul lah contohnya. Itu tak daimul hadas itu ya. Berarti tak betul. Daimul hadas itu. Jika tunaikan orang yang sentiasa berhadas ataupun dalam bahasa Arab disebut daimul hadas, sentiasa berhadas ya. Jika berlaku hadas yang daim, yang sentiasa berterusan ya, daim, iaitu bersama dengan hadas yang lain sebelum ia menunaikan sembahyang fardu, haruslah ia menyapu kasut. Kalau dia jasa berhadas lalu semua, kalau dia pakai kau, boleh dia menyapu kau, boleh dia menyapu kau di muka yang buka kasut bersama sembahyang tadi ya. Harus dia melakukan sesuatu yang diharuskan, iaitu sembahyang fardu. Dia menyapu kau, dia ambil wudu, gantikan wudu dia, menyapu kau, dia boleh buat sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat sekiranya ia masih berada dalam suci. Kalau dia tak habis lagi apa dia sembahyang dia dalam kau tadi, dia boleh lagi batal apa dia wudu dia, sembahyang ada sembahyangnya lagi ya. Dia boleh sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Sembahyang beberapa sunat yang terkira ya, boleh lagi. Itu ya A. B, jika ditunaikan satu sembahyang fardu, sembahyang sah contoh dia sekali, kemudian dia berhadas, dia berhadas dia, air sembahyang habis, harus ia menyapu bagi melakukan beberapa sembahyang sunat. Kalau dia ditunaikan sembahyang fardu, kemudian masa dia dah menyapu kau, dia tadi mula ada wudu, kemudian berhadas, dia harus buat sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu ya, sembahyang sunat boleh dibuat. Itu cara boleh kan dia anak sembahyang sunat serta dia menyapu kau dia.
Itu yang ketiga, A dan B. Yang keempat, tipu dia, seseorang yang bermungkin berhenti pada tempat yang bermungkin nanti ya. Seseorang yang bermungkin menjemput kau, kemudian musafir. Macam kita duduk di Setompat sekejap, bermungkin berlanjut 3 hari, 4 hari, kemudian kita terus musafir ya. Dan menyapu kau, kemudian musafir, atau menyapu di dalam musafir, kemudian bermungkin sebelum berlalu masa sehari semalam, kenapa dikira panjang masanya mengikut orang yang bermungkin. Mana lebih Pak Hari boleh lagi lah ya. Maka kau dia itu, jika telah berlalu masanya sehari semalam bagi orang yang menyapu ketika bermungkin musafir, wajib ke atasnya membuang kaumnya. Wajib ke atasnya membuang kaumnya kerana tempoh menyapu telah habis. Begitu juga wajib orang yang menyapu ketika musafir, kemudian bermukim kerana dia telah bermukim. Dia musafir, kemudian dia bermukim dan berpakak ya, atau pada buang bertanggalan kaum dia. Bicara dia timbuhan yang diberikan menyapu kaum tadi itu. Kemudian kita masuk pada 76, cara menyapu. Ada beberapa cara dia, 1 dan 2. 1, uraiannya A dan B. Wajib menyapu kaum sekadar yang boleh dinamakan menyapu. Menyapu bukan menjerus ya. Kita menjaga kepala orang, menyapu rambut, bukan kita menjerus. Oh ya, orang masa sendiri dia pasrah kepala kan. Atau dia tak menyapu, dia membasuh rambut. Kita menyapu, kalau sikit sapu kita boleh okey lah ya. Itu ada cara menyapu. Wajib menyapu kaum sekadar yang boleh dinamakan menyapu di bahagian atasnya, walaupun dibasahkan sedikit. Tangan terbasahkan sedikit, basuh ke kaum, sapu kaum tidak boleh lah. Tak payah belajar benar ya. Di bahagian atasnya walaupun dibasahkan sedikit, seperti diletakkan tangannya yang basah di atas kaum, atau dititiskan air di atasnya. Aku pakai apa tu boleh lah tu. Ada botol ya. Spray. Botol boleh lah tu. Dia kena belajar benar ya. Good A. B, tidak memadai menyapu kaum di sebelah bawah atau di atas tumitnya atau tepi atau batinnya. Bawah apa tu lubang apa kan, kalau kasut juga ada punya dalam apa kan, yang kalau tebal tu lah, batin dia tu ya. Tidak memadai menyapu kaum di sebelah bawah, tapak kaum bawah, tak ada mikir ya. Atau di atasnya, ada atas tumitnya, tumit belakang apa lah kan. Takut belakang tumitnya tak berdaya ya. Atau tepi keliling tepi itu, atau batinnya bawah yang apa lah, jam bunga-bunga tebal kan. Itu dah batin ya. Tak berdaya, dia kena atasnya, kau basuh di atasnya ya. B, yang kedua, sunat menyapu secara digores dengan anak jarinya. Pasal tangan tu colek ke jari kau terbelah. Dan anak jarinya, cara yang awalnya atau lebih utamanya dengan meletakkan tangan kiri di bawah tumit,
bawah tulen kasut dulu. Dan tangan kanannya di atas gelakang anak jari kakinya. Dan kanannya di belakang anak jari kakinya. Kemudian dilalukan tangan kirinya ke ujung anak jari kaki dan dilalukan tangan kanannya pada akhir betisnya. Nanti cakap dulu ya. Kita jangan boleh kan, kain itu kita banyak. Sebenarnya mana-mana kita kalau begitu lagi apa yang dari bawah panas ya. Kalau pakai bulan itu yang jalan. Kemudian perkara membatalkan sapu kau. Tadi cara menyapu dan uraikan di atas ada dua cara. Kemudian benda ataupun perkara yang boleh membatalkan menyapu kau itu. Ada 3 perkara yang boleh membatalkan ya. Dia kata di sini membatalkan menyapu kau oleh sebab suatu daripada 3 perkara berikut. Pertama, dibuang kaumnya sama ada kedua-dua atau sebelah, atau kaum itu tidak harus lagi disapu seperti ianya yang tembus atau rusak. Itu batal kan? Kalau tak kuyak atau tembus, kalau lubang, kalau paku, kaum tu kasut tu juga tak boleh pakai lagi dah. Tak boleh nyapu kaum. Ya, tak boleh pakai. Atau dibuang kaumnya sama ada kedua-duanya atau sebelahnya. Kaum itu tidak harus lagi disapu seperti ianya tembus atau berkoyak. Itu batal ya. Kalau yang boleh membatalkan kaum, kuya, tombu dan sebagainya itu tak boleh pakai kaum. Yang kedua, tempoh masanya telah habis walaupun ihtimal. Tempoh masanya telah habis maka kaum dia walaupun ihtimal, walaupun dipakainya lagi, ihtimal itu dipakainya lagi lah maka orang yang syak dari segi tinggal lagi masa tidak harus laginya menyapu, seperti seorang yang lupa masa permulaan menyapunya. Dia dah lupa, tak ingat lagi bila mula dia menyapu, dan dia tak apa nak bila biar ditipu dia. Maka dengan keadaan itu dia dah kata apa menyapu kaum bagi dia terbatal kalau pakai lagi. Masa dia terhabis ya, ditipu terhabis. Walaupun berandai dia ada masa lagi, tapi kalau ada keraguan di situ tak boleh lagi dia pakai. Itu yang kedua. Yang ketiga, berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi seperti janabah atau haid atau nifas atau wiladah. Berlaku sesuatu yang mewajibkan dia mandi kerana dia janabah ke atau kerana haid, haid perempuan air, nifas tu perempuan ni. Ini perempuan dia nifas dalam salin dia. Wiladah dalam tempat melahirkan anak. Itu kerana dia mari mandi ya, tak pakai kaum lagi. Itu 3 sebabnya yang membatalkan sesuatu memakai kaum ya. Kemudian kita masuk ke 78 perkara yang harus dilakukan dengan sapu kaum. Apa dia perkara yang harus dibuat ya? Diharuskan bagi orang yang memakai kaum melakukan perkara yang harus pada wudu, di mana setiap kali sapu boleh dilakukan sembahyang dengan beberapa batu yang sunat. Jadi kita ada wudu lah. Kalau kita ada wudu, kita boleh sembahyang. Selagi kita batal boleh sembahyang. Maghrib, Isya boleh ya, dan sunat. Ba'diyah, Qobliyah boleh. Tak masalah ya. Lagi dia tidak batal. Kalau lagu macam mana?
Tengah kita macamnya, kita duduk-duduknya, kita ragu. Tadi kita telah sebenarnya mereka, tapi kita namanya kita kata apa? Kita ragu atau tidak ni butuh kita. Macam mana nak menyelesaikan masalah kalau ada keraguan yang kita ada kau tiada kau tidak ada lagi butuh? Ada kita betul-betul sembang kawan di luar. Kita tadi memanglah kita ada butuh lah, kita nak sembahyang maghrib ya. Tapi kita tak ada lah kita yang kita fikir yang kita dah habis butuh, kita nak kita ada butuh, tapi kita ragu. Kalau ada keraguan macam tu, macam mana nak menyelesaikan masalah? Dia sudah boleh kan? Seminggu dia lupa. Tak bulan sudah. Kalau pakai keadaan, aku tahu keadaan dia. Dalam keadaan dia kata, al-yakin la yuzadu bisyak. Sesuatu yang yakin berawalnya tidak boleh menghapuskan keraguan yang datang kemudian. Kita yakin, kita supaya malam tadi memang ada wudu. Tapi kita masing-masing di luar, lapor-lapor kawan-kawan kita terfikir ada tidak wudu lagi. Pakai yang yakin. Kalau kita kemana kita tak ada, kita tak tahu. Kita memang tak ada. Kita tak yakin kita ada boleh membatalkan wudu juga kan? Kalau ada tahu kita dulu dalam batal lainlah. Tapi kita tak tahu yang boleh kita batal. Anggap yang yakin tadi itu boleh dikira. Al-yakin kita kata al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin pada awalnya tidak boleh dihapuskan oleh keraguan yang datang kemudian. Boleh pakai. Tak yakin wudu dia. Ada keadaan dia. Dia tahu. Harus kami orang memakai kau melakukan perkara yang harus bagi wudu dan di mana setiap kali sapu boleh dilakukan sembahyang dengan beberapa fardu dan sunat. Itu dia terurai dia jaga kita berguna memakai kau. Kemudian kita masuk bab tayamum. Tapi tayamum sikit. Tayamum syarat harus tayamum. Syarat mengharuskan tayamum ada 6 perkara. 6 perkara yang membolehkan seseorang bertayamum. Yang pertama, sebenar uzur. Sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Boleh gantikan tayamum kerana dia ada penguzuran. Sebab ada disebabkan oleh musafir, masuk musafir ataupun uzur kerana sakit. Boleh ya. Musafir tak dapat air. Ada musafir tu uzur tu. Sakit tak boleh nak basuh kaki, nak basuh kepala, belum berdarah. Itu uzur tu ya. Itu satu syarat dia. Syarat mengharuskan tayamum 6 perkara. Pertama, kerana tak uzur, sama ada disebabkan musafir atau tak sakit. 2 perkara tu ya. Yang kedua, syarat yang kedua boleh tayamum masuk waktu sembahyang dengan yakin. Kalau kita sembahyang zuhur pula, nak ambil tayamum, kita tak dapat air ya. Kita nak ambil tayamum tu, kita pastikan dah masuk waktu, dah terang-terang. Kalau kita tak dengar apa pasal rambutan, tu tengoklah waktu kan, time kita. Tu time tu nak ingat masa hutan tu waktu zuhur dah, masuk apa, buka apa masa waktu zuhur kan. Otak kan kita tak jamnya tu lah. Kata dia masuk waktu sembahyang dengan yakin. Kalau tak yakin masuk waktu tak boleh kita ambil tayamum. Angkat tayamum ya. Dah yakin betul masuk waktu sembahyang baru boleh kita mengambil tayamum. Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu, ragu-ragu.
Jangan tengok panah matahari dah. Dah pukul 2 boleh. Waktu zuhur waktu 1:28. 1:28. Kita tengok dah hari dah berkurang dah. Tobat lah. Dah masuk waktu zuhur ni. Kalau masuk ragu tak boleh ya. Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Pada hakikatnya dah masuk waktu lah, tapi kita ragu-ragu masuk ke boleh. Kita pakai ambil tayamum tak boleh. Maksudnya waktu yakin betul dah masuk waktu. Yang ketiga, telah mencuri air tempat tinggal, duduknya dan jiran-jirannya. Kita nak ambil tayamum ni kerana dia tak ada air. Kita nak cari air ni di tempat tinggal kita tu, betul tak? Kita pergi musafir lah ya. Kita pergi ke Pasir ke mana tu. Memang kita tak cari air, tak ada tempat air ya. Maya-maya tanya ke kampung tak ada air. Telah mencari air di tempat tinggal, duduk punya tempat duduk ya. Tak ngoy-ngoy tak ada. Dan jiran-jiran tanya pun, jiran pun tak tahu, tak jumpa air. Kata tak ada air, tak ada cerita, tak ada air. Kalau yang tu kalau dah tanya macam tu, okey boleh kan. Jika tidak didapati, hendaklah mencari di persekitarannya. Cari dulu, melayau cari dulu ya. Dengan pergi melihatnya sendiri. Jangan kita tanya orang ni tak boleh. Tidak ambil nak angkat tayamum. Kita tanya orang pun tak ada sitan pun tak ada. Kita usaha cari dulu. Jangan dengar cakap orang. Dan ibadah pun tengah dalam bicara mahkamah pun dengar cakap orang pun tak boleh pakai ya. Dia katakan kalau keterangan dengan cakap apa namanya? Keterangan IRC ya. IRC keterangan dengan cakap tak boleh terima sebagai keterangan mahkamah. Dalam sembahyang pun itu. Dalam sembahyang pun macam tu. Dia kata dia, jika tidak didapati, hendaklah mencarinya di persekitaran dengan pergi melihatnya sendiri. Tak boleh juga cakap orang terima macam orang. Memang tak ada cara apa lah. Tak boleh. Kita usaha dulu. Dan beribadah pun macam tu. IRC tak boleh bukan. Keterangan dengan cakap ya. Dalam mahkamah dia kata keterangan dengan cakap ya. Apa yang ada ibadah pun ada. Keterangan. Jika waham ada air di suatu tempat, waham ni apa maksudnya? Berat kepada ada ke berat kepada tak ada? Ini kalau belajar tauhid, ada belajar kan sambung aja tauhid di sini ya. Ustaz, saya tauhid tahu. Kami kan? Ada syak waham. Buat tu kan? Jika waham ada air di satu tempat, hendaklah dia pergi ke situ. Jika tempat tersebut jaraknya sekarang sampai anak panah. Kalau dia waham, dia kata perang dekat cakap dia ada air lah. Dia kalau jangan pergi tengok dulu, kira-kira boleh. Sejauh anak panah kalau panah lah ya. Ke atas sini ke rumah ujung lah kan. Jika jarak yang boleh didengar, jika dilakukan panggilan walaupun mereka dalam keadaan bising, melaut ya, atau melaut tu atau boleh lagi cari tu. Itu di antara dia. Itu motif dia. Jangan sampai itu dulu lah, besok insyaAllah kita sambung balik. Kalau dia tak mampu faham, boleh belajar. Hari itu berapa bulan? 13 tahun. Ya Allah,
Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.